A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk memberkati majlis kita pada malam ini, kita sama-sama memulakannya dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam yang telah memandu kita untuk solat jemaah maghrib pada malam ni, Tuan Bilal yang telah mengumandangkan azan, memanggil ahli jemaah, ahli-ahli semua untuk solat maghrib pada malam ini, dan seterusnya ahli-ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang menghadiri majlis pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, dan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi insya-Allah tadabbur kita daripada juz amma. Pada malam ni kita akan telah sampai ke surah selepas daripada Al-Bayyinah, iaitu surah Al-Qadar. Jadi alhamdulillah kita dapat sama-sama pada malam ni menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melalui ataupun menemui taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah. Jadi sahabat-sahabat bertanya, apakah dia taman-taman syurga tu? Nabi SAW kata, majalis al-ilm, iaitu majlis-majlis ilmu. Jadi malam ni insya-Allah ikhlaskan niat kita dan cuba untuk mempelajari. Insya-Allah moga-moga Allah Taala akan lapangkan dada kita untuk faham serba sedikit daripada surah Al-Qadar pada malam ni. Surah Al-Qadar ni adalah surah yang memang dibaca pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Jadi kita pada malam ni bulan Zulhijjah, bukan Ramadan. Tapi kita dah sampai sini, insya-Allah kita akan baca. Jadi surah ini pendek saja, 5 ayat. Jadi kerana 5 ayat inilah maka setengah-setengah ulama-ulama mengatakan bahawa Lailatul Qadar ni ialah pada malam yang ke-25, kata setengah ulama. Tapi terdapat sangat-sangat banyak pendapat ulama mengenai tentang malam Qadar ini. Ulama-ulama mengira lebih daripada 40 pendapat, bilakah dan sebagainya. Jadi bagi kita ialah kita tunggulah bulan Ramadan, insya-Allah kita akan detailkan perkara ni kalau ada umur, insya-Allah. Malam ni kita akan tengok Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan menyebutkan inna. Jadi kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan inna. Inna ni maknanya kami, sesungguhnya kami. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ada 4 bentuk dia gunakan, 4 bentuk, 4 cara. Dhamir dia bagi. Dhamir maknanya apa ni dalam bahasa Melayunya, apa nak kata dhamir ni? Ganti nama. Ganti nama. Kalau tak salah saya lah. Yang pertama sekali dia guna ana. Ana ni maknanya saya lah. Yang kedua dia guna nahnu, maknanya kami. Yang ketiga dia guna anta, maknanya kamu, maknanya. Dan yang keempatnya dia guna huwa, dia. Jadi kalau kita tengoklah ni 4 bentuk Allah Subhanahu Wa Taala guna dalam Quran
Ketiga-tiga bentuk ni adalah untuk dipanggil singular, satu maknanya. Saya, Anal Ghafurur Rahim contohnya. Aku ni Maha Ghafur, Mana Rahim. Kadang-kadang dia guna anta, ka dan sebagainya lah, itu contohnya, kamu maknanya. Seperti kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca Al-Fatihah. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka maknanya, ka tu maknanya kamu. Kamu maknanya satu situ, bukan banyak. Kalau banyak dia panggil kum. Assalamualaikum. Itu banyak maknanya. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya, Allah Ta'ala guna huwa, dia maknanya. Seperti kul huwallahu ahad. Dia Allah lah yang esa, ahad. Tapi ada satu daripada empat ni yang digunakan, dia tak guna singular, dia guna macam plural, nahnu, maknanya macam ramai, itu seolah-olahnya. Tapi maksud dia, orang kalau orang baca Quran, dia kadang-kadang adalah orang Melayu lah, biasanya orang Melayu yang baca terjemahan, ataupun orang yang bukan Arab yang baca terjemahan, ataupun ada juga orang-orang yang sengaja cari pasal, orang-orang yang memang musuh-musuh Islam, yang nak mengata pada Islam ni, nak menyebabkan orang Islam supaya ragu kepada Quran ni. Dia kata Tuhan ni sebenarnya banyak, dia kata. Sama macam Trinity dia juga kalau Kristian. Sebab itulah dia guna nahnu, dia kata. Tapi apabila kita baca, kita tengok dalam tafsir-tafsir, ataupun kita tengok dalam sejarah Islam, orang-orang Arab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah ungkitkan isu ni. Ungkit isu apa? Tuhan ni banyak. Sebab apa? Dalam bahasa Arab memang bila dia guna nahnu ni tidak semestinya maknanya dia tu ramai, tapi nak menunjukkan dia tu berkuasa makna dia. Seperti katalah, kita kata kalau orang besar di mana-mana kan, raja dan sebagainya, negara dia tak kata bagi kami, maknanya bagi kami, itu bukan maknanya semua, tapi maknanya nak menunjukkan kekuasaan dia. Jadi itulah maknanya, sebab itulah maknanya kalau faham bahasa Arab, maknanya tak jadi masalah perkara ni. Orang Arab pun tak ungkit perkara ni. Orang Arab zaman Nabi, zaman syirik, mereka ni tak pernah ungkit pun bahawa Tuhan ni banyak. Sebab mereka faham penggunaan bahasa Arabnya, kalau inna tu adalah menunjukkan dia tu kuasa, bukan menunjukkan dia tu banyak. Dan begitulah seterusnya. Jadi kita tak cerita lanjutlah benda tu. Yang pertama tu inna, jadi di mana-mana pun kita akan jumpa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala kata sesungguhnya kami. Hanya bila Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menggunakan menggunakan ana dalam dua keadaan saja dalam Quran ni. Yang pertama, bila dia nak menunjuk, dia nak marah kepada sesiapa, maka dia akan kata ana. Ataupun dia terlalu sayang kepada seseorang tu, dia akan guna ana. Bila dia sayang, bila dia nak marah, dia akan guna ana. Tapi bila nak tunjukkan kuasa, dia memberikan, dia menurunkan hujan, dia memelihara Quran dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala akan guna perkataan nahnu. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala gunakan nahnu. Inna tu maknanya nahnu lah, iaitu sesungguhnya kami, maknanya. Itu perkara yang pertama lah dalam surah ni. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala kata anzalnahu, sesungguhnya kami, dia ulang dua kali situ kan, sesungguhnya kami menurunkannya. Jadi di sini dalam bahasa Arab lagi, minta maaf lah banyak cerita bahasa Arab ni, tapi sebab kita akan baca Quran, baca dalam Quran kadang-kadang disebut anzala, ada alif depan tu, anzala maknanya menurunkan. Kadang-kadang dia guna perkataan nazzala, dia sabdukan pada zal tu, nazzala, maknanya translation pun menurunkan juga. Tapi dalam bahasa Arab ada beza dua ni, anzala, nazzala. Translate dia dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu, dia kata turunkan. Tapi anzala ni maknanya turun sekaligus makna dia. Nazzala maknanya turun sedikit-sedikit. Begitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran ni macam mana? Turunkan Quran ni ada tiga
lapis lah kita kata, 3 peringkat, 2 peringkat. Yang pertama daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia ni dipanggil Baitul Izzah, dipanggil Baitul Izzah. Jadi kita ada yang paling atas sekali ialah Lauh Mahfuz. Kemudian yang kedua langit dunia dipanggil Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah ini barulah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringkatnya macam tu, satu kali, kemudian tu satu kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang turun daripada Baitul Izzah ataupun daripada langit dunia ni kepada Nabi Muhammad ambil masa 23 tahun. Sedikit-sedikit dipanggil munajjaman, maknanya Allah Ta'ala tak turunkan sekaligus, turun sedikit-sedikit. Kenapa? Banyak hikmah dia. Yang kita boleh sebut sedikit mungkin ialah supaya mengikut keadaan dan suasana, sebab nuzul dia. Keadaan macam ni turun ayat ni, keadaan turun ni macam ni. Bila Nabi SAW sedih, dah buat kerja banyak, berdakwah 10 tahun, tapi orang Mekah tak nak terima dakwah Nabi. Nabi dah sedih dah, kecewa dah. Kalau manusia kita ni, orang panggil apa lah, menungging apa benda tu kan, kecewa gila lah tu kan, maknanya kan, habis lah. 10 tahun buat kerja, orang tak terima. Kita ni 2-3 hari pun dah nasihat orang tak terima, sorry lah kata kan, pergilah kau. Nabi SAW ni 10 tahun. Bila macam tu pergi ke Taif, Taif pun reject juga. Bukan reject main-main, reject dengan batu sampai berdarah Nabi. Jadi selepas tu turun apa? Bila keadaan macam tu, 2 perkara berlaku. Yang pertama Isra' Mi'raj. Yang kedua turun surah Yusuf yang kita baca di apa, di Sengkurung. Tak habis-habis lagi sampai sekarang surah Yusuf ni, panjang, dah 5 kali dah, tak habis-habis lagi tadabbur surah Yusuf. Jadi surah Yusuf tu nak cerita kepada Nabi SAW, jangan sedih. Nabi Yusuf ni dahsyat lagi, kena buang dalam perigi, kena buang dalam penjara, tapi lepas tu apa, last jadi menteri, jadi orang besar di negeri Mesir. Jadi Nabi SAW tu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sedih, nanti dia mesti inna ma'al usri yusra, susah dulu baru dapat senang. Kalau nak senang terus tak ada kan, mesti kena susah dulu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita macam itulah maknanya. Itu nama dia asbabun nuzul, maknanya sebab keadaan. Sebab itulah turun Quran tu 23 tahun, sedikit-sedikit, dia tak turun sekaligus. Tapi daripada Lauh Mahfuz ke Sidrat, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia ni, itu turun sekaligus. Itu sebab itulah dalam ayat ini Allah Ta'ala guna inna anzalnahu, dia tak kata inna nazzalnahu, gitu. Kalau nazzalna maknanya turun. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Quran nazzala, Taurat anzala, Injil anzala. Sebab Injil diturun sekaligus, Taurat turun sekaligus. Nabi Musa pergi ambil 40 hari duduk atas apa ni, atas Tur Sina. Dia pergi betapa, jumpa situ, ambil daripada Allah Ta'ala sekaligus Taurat tu, bawa balik pergi kepada Bani Israel. Tapi Quran 23 tahun, ada hikmah dia. Jadi itu maknanya perbezaan. Ada anzala, tapi di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut anzalna, artinya turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Bila yang tu, peristiwa itulah berlaku pada fi lailatul qadar, pada malam qadar. Jadi bukannya maknanya apa ni yang turun, kita katakan nuzul Quran kita ni 17 ada orang tanya pula kan, 17 Ramadan sambutan nuzul Quran, dapat cuti ke? Kemudian tiba-tiba kenapa pula Lailatul Qadar lain pula cerita dia? Itu lain gitu. Itu pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam 17. Yang ni dalam surah Al-Qadar ni daripada atas tu, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu kan, itu maksud di sini. Jadi yang ketiganya ulama-ulama tafsir sebut sini ialah sini hu ni pun ulama tafsir detail juga ni. Hu tu maknanya biasanya kalau orang bercakap ni, dia kata kalau orang bercakap ni, orang akan sebut dulu satu perkataan tu, kemudian barulah sebutnya. Saya jumpa haji kata dia, Masya Allah, contohnya
Maksudnya dia tu refer pada haji lah. Saya kena sebut haji dulu. Kalau tak saya sebut jumpanya. Nya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut pun perkataan Quran di sini sebelum daripada ni. Tiba-tiba terus sebutnya. Sebab pada masa tu orang-orang Quraisy ni, orang-orang kafir Quraisy ni, mereka ni mengatakan Quran ini bukan datang daripada Allah, datang daripada Muhammad ni. Tu. Jadi bila dah mereka ni menuduh macam-macam Quran ni tipu, Quran ni awak punya, Quran ni syair, Quran ni awak sihir orang ni, Quran macam ni, Allah pun turun Quran. Tak, Allah Ta'ala kata kami yang turunkan Quran tu, kami yang turun dia. Gitu maknanya. Jadi maknanya tu boleh faham terus, tak perlu cerita dah apa dia nya tu. Kecuali adalah orang-orang Syiah, minta maaf cerita orang Syiah ni. Orang Syiah ni ada satu ayat dalam Quran, dia kata inna nahnu nazzalna fi lailatin mubarakah. Dia kata dia kata bukannya Quran, tu ialah Imam Mahdi. Dia kata pula dah ni saya nak cerita yang sesat lah ni, yang merapu-rapu ni. Dia punya tafsiran dia macam-macam, tafsiran orang Syiah ni, semua benda kalau boleh dia nak cocok ikut dia lah. Nak bagi dia juga betul. Tu contoh ni, adalah ulama-ulama tafsir sebut. Jadi alhamdulillah habis ayat pertama Allah Taala kata fi lailatul qadar. Lailah tu malam lah tak sebutlah sini. Tapi qadar tu banyak penafsiran ulama. Ada ulama kata qadar tu qadar lah. Ada kata qadar tu ialah takdir. Angkatan qadar tu ialah kemuliaan. Ada maksud qadar macam-macam. Pendapat ulama maksud dengan qadar tu. Tapi saya nak sentuh sikit lah sini Allah Subhanahu Wa Taala kata satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi maknanya ulama-ulama kata Allah Ta'ala ni beri kelebihan kepada kita ni. Dia sebutkan satu hadis yang menceritakan tentang turunnya ayat ini. Nabi SAW pernah cerita. Nabi kata di zaman dahulu, di zaman Bani Israel itu mana umat Islam Bani Israel lah dulu, ada di kalangan mereka ni malam solat kata. Siang hari masuk waktu pagi je pergi menyebarkan Islam. Mana pergi berdakwah, pergi bekerja untuk Islam, pergi berperang dan sebagainya lah dia kata. Mereka ni Nabi SAW kata buat macam tu selama 80 tahun. Nabi tanya, kamu semua mampu 80 tahun buat kerja macam tu? Tanya sahabat. Sahabat kata tak mampu, kami surrender lah. 80 tahun. Umur umat Nabi Muhammad pun 63 Pergi-pergi kita sekarang ni purata pun 79 Lebih kurang tak rakyat kita sekarang. Ini 80 tahun ni, 80 tahun kerja macam tu je. Jadi akhirnya sahabat pun kata kami tak mampulah kalau macam ni ya Rasulullah. Tak apa. Lalu Nabi SAW bacakan ayat ni. Satu malam bagi diberikan kepada umat aku ni, satu malam saja dia boleh dapat lebih, bukan 80 bulan, lebih baik lagi. Lebih baik tu berapa? Setengah ulama kata unlimited. Unlimited bukan internet unlimited makna infinity, makna tak tahu banyak-banyak mana. Lebih baik sebab Allah Ta'ala kata lebih baik, maknanya paling kurang ialah 80. Jadi mana lebih baik berapa? Dia tak ada limit makna. Jadi oleh itulah, tapi apa yang Nabi kata, sambungan daripada hadis tu, Nabi kata oleh kerana itulah iltamisuha, carilah Lailatul Qadar ni pada 25, 27 ataupun 29, Nabi kata dalam satu hadis. Tapi saya sebutkan tadilah bahawa ulama-ulama ni berbeza pendapat Ada yang kata 15 pun ada. Jadi akhirnya kesimpulan dia, ulama kata Nabi SAW sebut kadang-kadang macam ni dan sebagainya, nak minta kita ni supaya apa, tak sebutkan secara exact. Pernah Nabi SAW sekali, Nabi keluar daripada masjid, tiba-tiba nampak dua orang duduk berdebat. Orang ni cakap macam ni, orang cakap macam ni. Allah, Nabi kata, aku tadi hampir-hampir nak cerita dah bila Lailatul Qadar tu, maknanya Nabi tahu, tapi dengar awak bergaduh tak jadi terus. Itu hadis tu sahih, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Jadi maknanya Allah, sahabat kata rugilah kalau tak dapat dah 80, boleh kejar. Jadi Nabi SAW tak beritahu, ulama kata adalah sebab-sebab dia tu supaya kita ni mencari-cari, berusaha. InsyaAllah orang yang
ikut semua, orang buat semua, insya-Allah akan dapatlah salah satu tu kan. Cuma adalah pula banyak orang tanya ni, macam-macam lah orang ni kan, orang moden yang banyak fikir sekarang, dia tanya pula ni, media sosial pula banyak pula ni, orang ni bercakap, Facebook ni bercakap ni, dia kata ada ni tanya soalan pula ni, ustaz kata, bumi ni bulan, sini malam, sana siang, di Amerika sebelah sana tu betul, mana dulu malam, mana dulu Lailatul Qadar pula, satu hal pula dia tanya macam-macam soalannya. Yang kedua dia tanya pula, kadang-kadang setengah tempat berbeza tarikh dah betul sini 27, sana dah 28 dah, dilimbang lah contohnya kata pula, mana satu qadar. Jadi tu orang kata panjang sangat akal, banyak sangat nak fikir, buat sudah lah kan, cari bersungguh tak bersungguh sangat, tapi sibuk duk berdebat benda tu pula. Jadi kita insya-Allah kan, jangan fikirlah benda tu. Yang terbaik ialah buat. Payah sangat cari semua, start daripada 20 sampai hari raya tu kan. Insya-Allah kan dapat dah tu, payah sangat tak. Orang kata penat pula. Memang malam tu lah, time tu lah 10 terakhir tu orang tanya nak buat kuih kan. Pasar raya buka, malam terakhir tu tempat saya memang nak habiskan barang. Malam tu semua potongan 50% nak habiskan. Jadi kita ni, balik pada cerita kita ni kan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini perkataan Al-Qadar. Apa makna Al-Qadar? Jadi ulama-ulama, salah satu daripada makna Al-Qadar yang ulama beri, maksudnya ialah qadar. Bahasa Melayunya qadar. Al-Qadar, qadar. Qadar tu apa qadar? Qadar lah. Kita dalam mengira ni, dalam hidup kita ni, semua ada qadar. Qadar jarak, nama dia sentimeter, nama dia kaki, nama dia orang dulu hasta kan, depa. Itu qadar jarak. Kadar apa lagi? Kadar suhu, panas sejuk. Kita ada Fahrenheit, kadar Celsius ni. Bukan gitu kan? Itu kadar panas sejuk. Kemudian kadar apa lagi? Kadar cahaya pun ada ni. Malam ni terang je, insya-Allah. Masjid ni terang kata. Terang berapa cahaya dia? Dia ada tu, lumen dia tu. Orang sains tahulah kan. Kita tak tahu sangat, tapi ada lumen dia tu kan. Kita pergi ke kedai nak beli tu mentol tu ada tu, mentol ni 80, dia kata mentol ni 100. Maknanya kadar terang dia tu. Jadi semua benda ni dia ada kadar. Sebab itulah ulama kata nama dia tu Allah Taala menyebutkan apa? Semua benda qadarnahu biqadar. Kami telah tetapkan dengan ketetapan, itulah nama dia qadar. Seorang manusia apa-apa atas dunia pun tak akan boleh bergerak, tak akan boleh tak bergerak pun, dia mesti ada qadar dia. Kita kata saya tak bergerak kata. Kalau kata hidung saya ni dengan benda ni kata berapa? 1 kaki kata. Kalau saya bergerak macam tu dah jadi 1 kaki setengah, 1 kaki point 1.01 dan lain lah tu, maknanya qadar lah tu. Jadi qadar, setiap qadar tu dia bergerak tu mesti ada qadar dia. Kalau kita kata saya tak bergerak apa-apa, diam pun qadar juga, qadar waktu. Yang tadi 0 second berapa, di second berapa. Maknanya sini selagi mana kita ni tak mati, selagi apa benda atas dunia ni tak boleh lari daripada qadar. Itulah maknanya qadar. Siapa yang menentukan qadar tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala bila dia menentukan qadar tu, dia boleh menentukan. Jadi kadang-kadang satu benda tu, walaupun benda tu kita ikut perkiraan matematik kita, dia adalah 1, tapi sebenarnya adalah 80. Jadi apa susahnya kalau Allah tak nak buat macam tu? Contohlah kata kita pergi sembahyang di Masjidil Haram di Makkah Mukarramah, sekarang tak boleh pergilah. Lepas ni pergi insya-Allah. Lepas ni ambil vaksin 3 kali. Apa tu pergi. Amin ya. Insya-Allah. Kita pergi Masjidil Haram tu sembahyang tu tak sama dengan sembahyang masjid ni. Pahala dia kan. Dia ada sebut situ, ada tulis situ. Hadis ada terang-terang kata. Ada yang hadis kata 100,000 kali ganda. Ada. Pergi Masjid Nabi tu, Masjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah tu, ada atas tu dia tulis dalam bahasa Arab lah, dia tulis kha yang cantik tu. Dia situ kan. Lebih baik sembahyang 1 rakaat di sini lebih baik daripada 5,000 rakaat daripada tempat lain. Dia ambil satu hadis tu. Ada yang kata 50,000 Masjidil Aqsa. 3 masjid je atas dunia ni yang ada kelebihan. Yang lain sama. Kecuali nak datang belajar lah insya-Allah. Datang belajar macam ni, itu pahala lain pula tu. Jadi maknanya sini tempat sama, tanah sama, tapi pahala tak sama. Jadi sebab apa? Itu nama dia qadar juga. Allah Ta'ala boleh gandakan. Jadi ulama-ulama kata satunya masa yang berbeza. Contohnya malam Jumaat tak sama dengan malam lain.
hari Jumaat tak sama dengan hari lain, hari Ramadan tak sama dengan hari lain, 10 hari bulan Zulhijjah tak sama dengan 10 hari lain. Maknanya time tu pun ada beza juga dari segi fadilat, dari segi kelebihan. Kemudian tempat macam tadi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Kemudian lagi ni Lailatul Qadar. Jadi Allah Taala tak. Kemudian lagi ulama kata ada, dia ada 4 semua. Yang ketiganya ialah niat. Kita niat tak sama. Kita sembahyang mungkin hari ni sembahyang maghrib, esok sembahyang maghrib juga. Mungkin sembahyang maghrib hari ni lebih besar pahala dia. Sebab apa? Niat tinggi sikit hari ni. Kemarin tu niat tak berapa betul sikit. Campur terjatuh masjid ni, Allah kata komak pula dah, kata azan pula dah, nak marah pula dah, tersembahyang saya. Kadang-kadang datang memang nak sembahyang kan, jadi ikhlas tak sama. Kemudian tu ulama kata yang keempat, cara menunaikan satu-satu benda tu. Kadang-kadang kita sembahyang hari ni, sembahyang maghrib juga, kemarin sembahyang maghrib juga, niat dah sama dah, tapi hari ni lebih sikit, baca dengan tepat sikit ni. Kemarin baca kelang kabut sikit ni, qul a'udzu binnas, baca subhana rabbiyal a'la pun lebih kurang, contoh kan. Jadi kata cara kita menunaikan satu-satu ibadat tu pun kadang-kadang boleh melebihkan pahala tu. Jadi maknanya sini ada 4 benda. Salah satu yang kita baca pada malam ni ialah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Taala beri kelebihan tak beri kepada umat lain, iaitu 80 ni, 80 bulan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ayat yang kedua, Allah Taala kata, kamu tahu tak apa dia Lailatul Qadar? Jadi banyak dalam ayat Quran Allah Taala guna macam ni. Wa ma adraka, tahukah kamu? Kadang-kadang dia guna wa ma yudrika. Bahasa Arab adalah lebih-lebih sikit kan. Kadang-kadang kalau dia kata yudrika, dia panggil maknanya future tense, dia bukan past tense. Kalau wa ma adraka, past tense. Kalau past tense, selepas dia tak akan beritahu. Kalau future tense, dia tak akan beritahu selepas tu apa dia. Tu teknik-teknik. Kalau kita baca Quran, kita minta maaf lah tambah sikit bahasa Arab sikit ni. Jadi past tense lah, dia ada fa'il madhi, fa'il mudhari'. Tu cara Allah Taala guna wa ma yudrika. Pernah kita jumpa tak? Wa ma yudrika. Kadang-kadang wa ma adraka, makna dia hampir sama, tapi satu ke depan, satu ke belakang. Bila sebut yang belakang adraka, Allah Taala akan cerita selepas itu apa maksud dia. Gitu. Jadi wama adraka, tahukah kamu apakah dia Lailatul Qadar tu? Soalan ni bukan soalan nak tanya, bukannya Allah Taala tidak tahu, Allah Taala tahu. Cuma Allah Taala nak kita ni, supaya kita ni apa dia macam tu, supaya dia kata nak membesarkan malam tu. Jadi Allah Taala kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajri. Jadi Allah Ta'ala kata malam Qadar ini ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ulama kata perkataan 1000 ni adakah betul-betul 1000 ataupun 1000 sini sebenarnya bukan makna 1000. Tu ada dua pendapat ulama tafsir lah. Sebab orang Arab ni dia cerita kalau bila sebut 1000 bagi orang Arab ni dia ada dua makna. Satu maknanya banyak. Banyak ni berapa? Banyak lah, sudah lah, ratus-ratus kata. Bila sebut ratus-ratus ni, ribu-ribu orang datang ke majlis kata. Ribu-ribu. Bukan nak cerita kira tak sampai pun 1000 dia kata. Ribu-ribu macam mana? Tak nak tunjukkan ramai kata. Biasa-biasanya datang 10 orang je, tapi ni ribu-ribu datang. Tu contoh jadi. Jadi dalam bahasa Arab, kemudian dia kata orang Arab ni dia tak tahu mengira lebih daripada 1000. Orang biasa bila sebut 1000 tu maknanya banyak lah tu. Bukan 1000 tu makna 1000 exact number. 1000 bukan, tapi makna dia ialah sangat-sangat banyak. Jadi itu dua pendapat lah. Jadi mana-mana pun kalau kita dengar, jadi tak ada jadi masalah lah. InsyaAllah yang penting ini ialah khairun, situ lebih baik itu maknanya dah merangkumi semua dah 1000 ataupun lebih ribu-ribu dah. Kemudian tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kemudian turunlah malaikat. Tanazzalu ni dia daripada perkataan tatanazzalu gitu. Tapi bahasa Arab dia telah buang satu, jadi tanazzalu al malaikah, turunlah malaikat.
Waruh, ruh situ bukan ruh. Dalam Quran bila sebut ruh ni, dia boleh jadi makna satunya ruh. Ruh ni lah ruh kita kan, ruh spirit. Ruh badan ni itu satu. Tapi dalam Quran bila sebut ruh juga maksud dia ialah Jibril alaihissalam. Jadi maksud dalam ayat ni ialah maksudnya ialah Jibril, bukannya ruh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata pada malam tu, istimewanya malam tu Allah kata turunlah malaikat dan juga ruh. Malaikat dan juga ruh. Malaikat dan juga Jibril. Habis tu Jibril tu bukan malaikat. Ada pula orang tanya itu. Jibril tu malaikat lah. Habis tu dah kalau dah sebut dah malaikat, kenapa sebut pula Jibril? Dia kata macam ni, dia kata ibarat kalau kita bercakap lah ni. Ui, ramai orang datang, semua orang datang menteri pun datang. Habis tu menteri tu bukan orang. Kan dah cakap dah tadi, ramai orang. Orang datang ramai. Lepas tu menteri pun datang. Menteri orang juga. Apa sebut menteri pula? Tak, dia nak cerita kelebihan tu. Maknanya orang yang paling hebat pun datang. Gitu. Bukan orang bukan biasa-biasa lah maknanya kan. Maknanya menteri pun datang. Gitu. Jadi macam itulah dia kata ayat Quran ni Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala sebut turunlah malaikat dan juga Jibril pun turun juga. Gitu. Bukan malaikat biasa-biasa ni. Malaikat Jibril pun datang juga. Nak tunjuknya pada malam tu. Kalau ikutnya sini dia kata ialah malaikat ni kalau datang ada kerja. Maknanya ada sebab lah dia datang. Sebab gini, sebab Allah Ta'ala suruh dan sebagainya kan. Tapi ini ni, malam ni dia kata pada malam ni nak tunjuknya hebatnya malam ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kelebihan sehingga malaikat tu datang nak turun, nak duduk bersama-sama, nak tengok orang-orang yang beribadah ni. Maknanya malaikat-malaikat daripada langit tu berapa juta, berapa bilion tak tahulah ni, tapi nak turun semua. Jadi malaikat ni satu kelebihan dia tak akan buat satu benda melainkan mesti dapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia minta izin, dia kata daripada Allah, sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini biizni rabbihim. Gitu. Dengan izin daripada Tuhan. Maknanya dia buat kerja tu, dia turun tu special, termasuk Jibril datang juga turun. Sebab apa? Setelah mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk peringatan kita jugalah, Jibril ni bagi kita baik, malaikat semua baik bagi kita, tapi bagi orang Yahudi dia tak boleh sebut Jibril, tak boleh lalu dia kata Jibril ni jahat, dia kata. Sebab apa Jibril ni jahat? Dalam Quran ada sebut dalam surah Al-Imran. Dia tak nak percaya, dia tak nak terima Jibril ni. Orang Yahudi tak nak dia. Malaikat lain okey, malaikat Jibril. Satu lagi malaikat dia tak suka tu, malaikat tu kan ambil nyawa orang tu dia tak suka. Sebab tu dia kata man kafara bi Jibril wa Mikail tu. Dalam Quran sebut tu kan. Tapi kita cerita kemudian lah tu cerita ni. Ni ceritanya jadi habis tu Allah Ta'ala sebut malaikat ni sama, yang kepala dia ialah ar-ruh tu Jibril. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun artinya selamat. Selamat dari permulaan sampai kepada. Jadi maksud selamat sini ialah kebanyakan daripada ulama tafsir kata selamat maksudnya ialah malam tu syaitan ni tak boleh nak berkukuk berkukuk maknanya tak boleh nak kacau orang. Gitu. Bukan makna orang tak jahat, tapi maknanya syaitan pada masa tu dia kena dah kena apa, nak kena belenggu, kena kurung, kena awak jangan kacau-kacau orang malam ni. Allah bagi amaran katanya. Jadi sebab tu dia kata salam sini berterusan pada malam tu hatta matla'il fajri, sehinggalah naik waktu fajar. Naik fajar. Jadi itulah lebih kurang insya-Allah surah Al-Qadar yang sempat kita bacalah pada malam ni. Jadi kesimpulannya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia boleh buat apa saja. Kalau kita kata kenapa jadi macam ni, Allah Ta'ala punya kuasa. Allah Ta'ala boleh pendekkan waktu. Begitu juga ulama kata ambil pengajaran daripada pengajaran yang lebih luas sikit dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ni satu hari kita panjang rasa, kadang-kadang satu hari dia rasa pendek. Ada orang Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia, umur dia tu, dengan umur dia tu dia boleh karang buku. Sebagai contohnya Imam Sayuti contohnya, ataupun Imam An-Nawawi, dia boleh menulis buku sampai beribu-ribu muka surat. Dalam keadaan dia zaman dulu tak ada copy paste
tak boleh nak copy internet, tak boleh, kena tulis guna dakwah celuk tu, bukan ada pen, ball pen boleh beli kedai DIY, boleh, tak ada, pakai celuk satu-satu. Dia boleh tulis buku. Kita sekarang ni nak baca pun tak mampu, nak baca tak mampu, habis umur kita, macam mana dia boleh tulis tu? Itu dia kata keberkatan masa Allah Ta'ala boleh beri kepada kita. Tapi kita ni sebab masa tak berkat ni, tak tahu, habis macam tu je kan, habis umur tak tahu, habis ni tak tahu apa benda pun tak tahu. Nak kata jadi ulama pun tidak lah kan, jadi orang belajar pun tidak, jadi orang mendengar pun tidak kan. Ibnu Mas'ud kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Itu pun tak boleh tu, ramai jadi rabi'an. Rabi'an tu maksudnya ialah tidak belajar, tidak mengajar, tidak mendengar. Mendengar pun tidak, bukan payah pun mendengar kan tak. Orang boleh beli telinga tu tak, tu letak di telinga tu kan 100 200 tu sebab nak dengar muzik. Tapi nak dengar ceramah free tak ada nak dengar kan. Itulah maknanya dahsyatlah kita lah pada hari ini. Jadi insya-Allah kan untuk peringatan kita semua lah. Setakat itulah saja insya-Allah. Moga-moga Allah SWT beri keberkatan pada kita, dengar Quran insya-Allah, tadabbur Quran insya-Allah, dapat faham sikit-sikit sebanyak. At leastnya kita ada dah buat sesuatu lah insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita tangguh majlis dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.